Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan kongsikan video mata pelajaran sains tingkatan 5 KSSM. Bab yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bab 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Sebelum itu, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Azila Khalid kerana telah menyediakan slide PowerPoint ini. Standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah gizi seimbang dan nilai kalori. Standard pembelajaran kita pada kali ini adalah di akhir pembelajaran, pelajar dapat yang pertama, memerihalkan gizi seimbang. Yang kedua, mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Apakah maksud gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan menyebabkan malnutrisi. Beberapa contoh masalah kesihatan akibat malnutrisi adalah goiter, scurvy, marasmus, kwashiorkor, dan riket. Okey, pernahkah anda dengar tentang konsep pinggan sihat Malaysia? Dalam konsep pinggan sihat Malaysia, kita hendaklah mengisi suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Manakala, isi suku pinggan lagi dengan ikan atau sumber protein yang lain. Manakala, separuh pinggan lagi hendaklah diisi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian. Yang pertama, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Yang kedua, makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Yang ketiga, lebihkan pemakanan makanan berbijirin. Yang keempat, kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Yang kelima, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Apakah maksud nilai kalori makanan? Nilai kalori atau nilai tenaga bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Unit bagi nilai kalori. Tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori, kilokalori, joule atau kilojoule. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. 1 kilokalori bersamaan dengan 4,200 joule. Bersamaan dengan 4.2 kilojoule. Unit SI bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Pengukuran nilai kalori dalam makanan.
Pengukuran nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan cara menggunakan radas khas yang dikenali sebagai kalorimeter BOM. Jadual ini menunjukkan nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Untuk kelas makanan karbohidrat, nilai kalorinya adalah 16.7. Untuk kelas makanan lemak, nilai kalorinya adalah 37.6. Manakala untuk kelas makanan protein, nilai kalorinya adalah 16.7. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Rajah ini menunjukkan komposisi karbohidrat, lemak, protein dan air dalam beberapa jenis makanan. Yang pertama, terdapat 100% karbohidrat dalam gula. Manakala dalam daging pula terdapat 69% air. Dalam minyak sawit terdapat 100% lemak. Manakala dalam beras terdapat 76% karbohidrat. Jadual ini menunjukkan makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalorinya. Nilai kalori dalam nasi adalah 15.04, dalam roti putih 10.60, dalam gula kasar 16.50. Dalam minyak sawit, nilai kalorinya adalah 38.00. Dalam mentega, nilai kalorinya adalah 31.20. Nilai kalori bagi daging ayam adalah 8.27, manakala dalam daging lembu adalah 13.11. Nilai kalori dalam kubis pula adalah 0.34, manakala dalam timun adalah 0.55. Okey, sekarang mari kita lihat kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatannya. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah seperti malnutrisi, obesiti, anorexia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, strok, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Okey, sekarang mari kita lihat masalah kesihatan, punca dan kesan. Yang pertama, obesiti. Puncanya ialah mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Kesannya ialah meningkatkan risiko mengidap penyakit seperti diabetes mellitus, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Yang kedua, anorexia nervosa. Puncanya ialah keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Kesannya, ia mengidap masalah kesihatan
seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. Okey, masalah kesihatan yang ketiga adalah arteriosklerosis, iaitu sejenis penyakit arteriosklerosis. Ia berpunca daripada pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Kesannya, yang pertama, lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang kedua, meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Masalah kesihatan yang keempat adalah diabetes mellitus. Puncanya adalah daripada pengambilan makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Kesannya, yang pertama, boleh menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Yang kedua, luka lambat sembuh. Masalah kesihatan yang kelima adalah tekanan darah tinggi. Puncanya ialah kerana mengambil makanan yang tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Kesannya boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung pada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Sekarang mari kita lihat kandungan yang terdapat dalam makanan segera dan makanan rapuh serta kesannya terhadap kesihatan. Yang pertama, gula berlebihan dapat menyebabkan obesiti, kerosakan gigi serta peningkatan risiko awal menghidap diabetes mellitus pada usia yang muda. Yang kedua, kandungan pewarna dan pemanis tiruan dapat menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes mellitus dan kerosakan hati dan ginjal. Yang ketiga, ketiadaan kandungan berkhasiat dapat menyebabkan malnutrisi. Kemudian, kafein dalam minuman bergas dapat menyebabkan keadaan susah tidur, kerisauan dan ketagihan. Garam berlebihan pula dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan kerosakan ginjal. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like, share serta komen channel Cikgu Anizan. Bye!